Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Natasha Amirah daripada kelas 5 Alpha akan membentangkan kajian kes mengenai Majlis Raja-Raja. Pernyataan masalah bagi kajian kes saya adalah Majlis Raja-Raja melaksanakan peranan sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi. Bincangkan. Terdapat 3 persoalan kecil dalam kajian kes saya. Yang pertama adalah dengan menggunakan pelbagai sumber, cari pelbagai maklumat mengenai Durbar. Yang kedua adalah mengapakah Majlis Raja-Raja dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi institusi khas untuk Raja-Raja Melayu. Dan yang ketiga adalah sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Terdapat 3 objektif kajian untuk kajian kes saya. Yang pertama adalah saya dapat menambah ilmu pengetahuan tentang cara-cara membuat kajian kes yang betul dan secara tidak langsung dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Durbar. Hal ini secara tidak langsung membantu saya untuk membuat kajian saya secara tepat, betul dan jelas. Yang kedua adalah saya dapat meningkatkan kemahiran mencari maklumat. Saya dapat mengenal pasti serta meneroka bukti untuk memenuhi keperluan kajian kes saya khususnya tentang Majlis Raja-Raja. Yang ketiga adalah kajian ini membuatkan kita sedar tentang hak dan kebebasan asasi semua warga negara yang perlu dipertahankan demi keamanan negara di samping dapat memupuk jati diri dan semangat patriotisme yang tinggi. Saya telah menggunakan 3 kaedah kajian. Yang pertama adalah melayari laman sesawang. Saya telah melayari laman sesawang untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber. Bahan maklumat yang diperoleh melalui disertasi daripada internet menjadi sumber rujukan saya untuk menambah bahan kajian. Yang kedua adalah jurnal. Melalui jurnal, saya dapat mengembangkan media untuk kajian kes. Jurnal juga dijadikan alternatif pilihan penggunaan media pengkajian sebagai upaya dalam meningkatkan hasil dapatan kes. Yang ketiga adalah buku. Buku-buku rujukan membantu untuk memudahkan kajian dengan ringkasan serta rumusan sejumlah maklumat penting. Menjawab persoalan kecil yang pertama, dengan menggunakan pelbagai sumber, cari maklumat berkaitan dengan Durbar. Pada 1 Julai 1896, pihak British membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan menetapkan dengan serta-merta bahawa suatu mesyuarat antara Raja-Raja Melayu dengan pihak British hendaklah diadakan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh negeri-negeri Tanah Melayu. Pihak British menamakan mesyuarat ini sebagai Durbar. Nama ini timbul daripada perkataan Urdu Parsi, iaitu Darbar yang membawa maksud istana raja. Durbar juga membawa maksud perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh raja negeri berkenaan ataupun gubernur atau wizurai British. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk mengeratkan lagi tali persahabatan antara raja-raja dengan pihak British. Menerusi catatan Frank Swettenham, dia menganggap pembentukan Durbar sebagai sebuah kejayaan yang amat mustahil. Hal ini kerana baginya bukan sesuatu yang biasa apabila semua sultan-sultan dapat duduk semeja dalam upacara bersama. Baginya, kesudian para sultan untuk berkumpul merupakan satu detik bersejarah dalam kalangan bangsa Melayu. Persidangan Durbar memperlihatkan kebijaksanaan Raja-Raja Melayu dalam memberi pandangan kepada pihak British berhubung cara tadbir urus. Penubuhan Majlis Raja-Raja ialah hasil daripada keberhasilan Durbar yang pernah berlangsung. Persoalan kecil yang kedua, mengapakah Majlis Raja-Raja dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi institusi khas untuk Raja-Raja Melayu? Menerusi majlis ini, suara Raja-Raja Melayu terus kekal relevan tanpa mengira masa atau tempat. Majlis ini merupakan badan penghubung yang erat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri pada tahap yang tertinggi. Mesyuarat yang dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri bagi pihak kerajaan persekutuan dan Raja-Raja dan Yang
di Pertua Negeri bersama-sama dengan Menteri Besar atau Ketua Menteri masing-masing ini memberikan peluang kepada mereka untuk membincangkan masalah bersama yang mungkin dihadapi oleh mana-mana negeri dan memandangkan mesyuarat sebegini biasanya diadakan secara sulit, mereka boleh berterus terang secara hormat. Persoalan kecil yang ketiga, sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Sebagai warga negara yang patriotik, kesetiaan kepada raja dan negara dapat ditunjuk dengan berbangga dengan institusi beraja yang terdapat di Malaysia. Misalnya, saya tidak teragak-agak untuk mempromosikan institusi beraja di negara kita kepada rakan-rakan yang berlainan bangsa atau rakan-rakan di negara lain di alam maya. Bagi membuktikan ketaatsetiaan, saya akan memelihara dan mempertahankan maruah negara dan imej institusi beraja di negara agar tidak dipermainkan oleh mana-mana pihak. Sebagai contoh, saya akan berusaha membetulkan salah faham yang terdapat di media sosial. Sebagai warga negara Malaysia yang berhemah, saya akan meraihkan ulang tahun Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong dengan aktiviti yang berfaedah. Misalnya, saya akan mengambil peluang untuk menambah pengetahuan mengenai institusi beraja melalui istiadat sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong serta berkongsi maklumat tersebut dengan keluarga dan rakan-rakan.